Akid Rizki bin Nazri. Beliau telah pun dilantik sebagai pembantu imam sehingga tahun 2027. Surat resmi yang kita terima perhatikannya ialah 20 hari bulan 4 2026, iaitu 4 hari yang lalu. Pihak masjid menyokong penuh permohonan Muhammad Akid ini berdasarkan pengetahuannya untuk membimbing rakan-rakan muda ataupun rakan masjid. Sebab itulah masjid menyokong dia. Alhamdulillah, pada 2024 secara resminya beliau telah diangkat sebagai pembantu imam. Yang ketiga, jawatankuasa telah berbincang mulai pada hari ini beliau akan naik sebagai khatib dan seterusnya akan bertanggungjawab sekiranya Khatib Haji Hamid dan Haji Abdurrahman bercuti ataupun uzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berhenti daripada kata-kata semasa hadis sekarang berkata menunjukkan sebagai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Al-Quran. Jika ada di antara kita yang berkata semasa hadis segala macam, walaupun dengan niat yang mengingati sahabatnya berkata diam saja sekalipun, niscaya luputlah pahala solat pulangnya. Oleh itu, marilah kita diam dengar dengan tahan itu, kemudian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illahil qail wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yang ini orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, yakni dengan bersikap bakhil dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dadah amat penting bagi melahirkan masyarakat yang lebih sihat dan sejahtera. Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh setiap umat Islam berkaitan telah mula terhakis, maka hubungan dengan manusia pula akan menjadi rosak. Kesannya, jenayah akan berlaku di sana sini, tanggungjawab terhadap keluarga pula menjadi semakin terabai,
Mana hubungan silaturrahim, sesama saudara juga akan putus disebabkan angkara dadah durjana ini. Seorang ketua keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, maka isteri dan anak-anaklah yang paling terkesan. Mereka tersepit dan menanggung derita dalam diam. Rasulullah SAW sering mengingatkan umatnya tentang peranan ketua keluarga yang cukup besar dalam membendung ansur yang tidak baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas orang yang dipimpinnya. Seorang pemerintah yang memimpin manusia adalah pemimpin ke atas mereka dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Seorang lelaki adalah pemimpin ke atas ahli keluarganya dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dipertanggungjawabkan mengenainya. Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas orang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, sebagai masyarakat yang sentiasa mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, kita hendaklah sentiasa membuka seluas-luasnya peluang kepada mereka yang bersalah setelah mereka bertaubat. Kita bukanlah umat yang sentiasa menghukum, tetapi mestilah menjadi sahabat yang memberi sokongan. Penyalahgunaan dadah bukan sekadar masalah yang berkaitan dengan undang-undang, tetapi ia adalah penyakit yang memerlukan sentuhan iman dan kasih sayang. Berilah peluang kedua dengan membantu mereka kembali kepada kehidupan yang tenang dan tenteram. Bimbinglah mereka ke masjid, ajak mereka bersolat dan membuat kebaikan bersama. Berilah sokongan hidup yang berpesan kepada jemaah sekalian agar kita bersama-sama memerangi bahaya penyalahgunaan dadah dengan bersungguh-sungguh. Didiklah anak-anak kita dengan asas agama yang teguh dan sentiasalah prihatin terhadap tanda-tanda awal melalui perubahan tingkah laku, tutur kata maupun tindakan mereka. Kemenangan melawan dadah bukan hanya apabila melihat penagih dadah berhenti mengambil dadah, tetapi apabila masyarakat berubah daripada menghina kepada membantu. Semoga kita menjadi umat Islam yang kukuh pegangan agamanya, luhur akhlaknya dan sentiasa hadir sebagai insan yang membawa kebaikan serta manfaat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, wahai sekalian hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah akan mengampunkan segala dosa kamu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود الذي على كل موجود بالنعمة والفضل والجود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ولواء المعقول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعنايتك الرحمانية وتحفظ بحفظ وقائدك الصمدانية أولك حارس شريعتي سيبلك بهداية البرد والأدوم والسلطان إبراهيم وسيبلك بهداية الرسل أدوم رجل بالصفية. اللهم يا ذا الجود والرحمة فاليوم كل عدد رضاء توفيق لي بيانه kepada tumpuan kota Ismail bermakna Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Faridah Johor dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor.
juga kepada putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat jenazah serta ayat sekalian. Allahumma ya dzal fadli wal imtinan, berilah dan lindungilah apabila sekiranya rakyat negeri dan negara ini semoga sentiasa berada dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjadi mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu lah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.